subjek pengawetan makanan ni. Kalau tak belajar lagi apa nak kena masuk dalam sikit. Tak apa, kita mulakan dulu. Okay, so hari ni kita akan belajar pasal pengawetan makanan. Adik-adik boleh pin ke Adrian Danish ya. Pin ke Adrian Danish. Nanti abang akan tulis nota sambil-sambil. Okay. Okay, pengawetan makanan ya. Pengawetan makanan. Okay. Apakah itu pengawetan makanan? Pengawetan makanan ni adalah satu proses ataupun perbuatan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Dengan arti kata lain, untuk melambatkan proses sesuatu makanan itu rosak. Adik-adik boleh refer juga kalau tak nak refer ke yang nota abang punya ni, adik-adik boleh refer ke nota sign yang abang bagi dalam grup tu. Nampak clear kan? Okay, so next kita bergerak kepada makanan. Macam kita tahu, makanan ni adalah satu sumber asas untuk kehidupan manusia. Macam adik-adik kena tahu kan, kalau kita tak makan nanti kita lapar. Bila kita tak lapar, kita tak boleh buat kerja. Bila kita tak boleh buat kerja, nanti kita jadi tak produktif. Ataupun dengan arti kata lain, kita memang ni lah, kalau di tahap satu mana kalau kita tak dapat makanan, kita boleh mati. Sebab makanan ni adalah punca tenaga kepada badan manusia. Okay. So kita bergerak So kita bergerak kepada punca kerosakan. Abang guna ni lah. Guna color lah bagi lawa sikit. Punca kerosakan makanan. Punca kerosakan makanan ni adalah disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Adik-adik dah belajar kan mikroorganisma kan? Yang kulat, fungi, bakteria, dah ada belajar kan? So ni basically makanan ni rosak disebabkan oleh hidupan tu, mikroorganisma tu. Dia sama ada yang tindakan ni sama ada dia satu, dia tumbuh ataupun tindak balas dia dengan makanan. Maksudnya dia makan. Balas dengan makanan. So basically apa yang menyebabkan makanan tu rosak adalah bila dia
sama ada dia tumbuh ataupun dia bertindak balas, dia mencerna makanan tu. So dia merosakkan makanan tu. So apa yang menyebabkan mikroorganisma ni boleh hidup ni kena tambah sikit. Adik-adik kena ambil kertas ke salin. Mikroorganisma ni dia tak boleh dia hidup, dia tindakan dia ni akan lagi cepat bila dia satu, dia bilanya dia ada air. Buat lagi elok sikit. Akan lebih cepat apabila adanya satu, air, satu, dua, udara, tiga, nutrien, empat, oksidan yang sesuai. Ataupun keadaan yang sesuai. Ni nanti kita katakan lain. Okay, next kita bergerak kepada kaedah-kaedah pengawetan makanan. Okay, basically kaedah pengawetan makanan ni adalah perkara-perkara yang kita buat untuk kita nak hilangkan ni faktor-faktor ni. Sama ada faktor air, udara, nutrien ataupun keoksidan yang sesuai. So next kita bergerak pada alright. Dek boleh pin ke Erin Danish untuk nak nampak nota yang abang tulis. Kalau tak nampak boleh ni boleh kita tahu kat chat nanti abang terang lagi. Okay, so first kita bergerak kepada pengeringan. Pengeringan ni adalah satu, dia basically apa yang dia buat lah. Basically adalah dia menyingkirkan air dari makanan. Sama ada dengan cara jemur bawah matahari ke, macam kita jemur kain, tak macam jemur ikan masin kan. Tak pun ikan kering, tak pun kita bakar dia dalam ketuhar. Maksudnya contoh kita masuk roti, kita masuk dalam ketuhar, kita biar dia betul-betul kering. Itulah proses pengeringan. Okay, next adalah pendidihan. Pendidihan ni adalah apabila kita memanaskan apabila kita memanaskan makanan ke suhu yang tinggi ataupun pada suhu yang tinggi. Selalunya 100 Celsius lah. 100 Celsius. Ni 100 Celsius. Okay. Soalnya pendidihan ni basically air lah. Basically pendidihan ni adalah kebanyakannya untuk air. Tak pun untuk makanan-makanan yang berkuah. Misalnya rendang. Rendang, sambal, kita panaskan dia betul-betul supaya bila suhu ni panas, mikroorganisma ni akan mati. Mikroorganisma ni macam orang juga, apabila dia dibakar, contohnya dia dipanaskan pada suatu suhu, dia akan mati. Okay, next adalah penjerukan. Penjerukan ni adalah di mana kita rendam makanan dalam larutan garam ataupun gula.
cool. So dia basically macam kita makan jeruk kan. Kalau kita tengok kalau adik-adik pernah beli jeruk, sebenarnya adik akan pergi tengok dia akan letak dalam satu balang. Kat balang tu contoh dia satu balang ada contoh jeruk. Dia akan ada dalam air. Air itu adalah air garam ataupun air gula. Okay, perkara ni dibuat adalah disebabkan untuk tingkatkan keasidan dalam makanan ataupun dalam larutan tu supaya mikroorganisma tak boleh hidup dalam bekas jeruk. So makanan ni akan tahan lebih lama. So next adalah pembungkusan vacuum. Okay, pembungkusan vacuum ni adalah kaedah apabila kita masukkan makanan dalam pembungkusan dan keluarkan udara. Okay, pembungkusan vacuum ni adalah basically apabila suatu makanan tu dia dimasukkan dalam satu bekas yang kedap udara ataupun dimasukkan dalam satu plastik yang clear tu kan. Lepas tu dia akan letak satu alat penyedut ataupun vacuum untuk dia sedut semua keluar udara dalam tu. Sedut keluar udara supaya apabila udara tak ada, macam yang kita tahu, mikroorganisma ni sebenarnya dia benda hidup juga. So dia memerlukan udara. So bila dia tak ada udara, so basically dia tak boleh hidup. So bila dia tak boleh hidup, dia tak boleh duduk, tak boleh hinggap dekat makanan kita. So makanan kita akan tahan lebih lama. Okay, next. Ni adik-adik boleh try Adik-adik dia ambil contoh adik potong apple. Tak pun makanan-makanan lain, adik pergi cari satu plastik yang kita bungkus. Misalnya plastik biasa pun boleh. So adik letak makanan dalam tu, adik sedut guna mulut, udara keluar. Nanti plastik tu dia akan melekat dekat makanan tu. Dan bila dia melekat, maksudnya udara tak ada dalam tu. So adik boleh try lah dulu. Nanti lepas ni adik boleh try. So next adalah proses pendinginan dan penyejuk bekuan. Okey, pendinginan dan penyejuk bekuan ni dia adalah dua proses yang berbeza tapi cara yang sama. Okey, cara abang ingat pendinginan dan penyejuk bekuan ni adalah dengan ingat kita punya fridge. Kita punya mesin, kita punya peti ais. Kita nampak macam peti ais. Kan peti ais kita kan ada dua bahagian kan. Peti ais kita ada dua bahagian. Okey, ni pintu dia. Bahagian atas dan bahagian bawah. Ikut peti ais lah. Akan ada satu bahagian yang dia memang sejuk gila-gila. Yang bawah tu dia akan sejuk sikit je. Okay, so basically yang atas ni sebenarnya dia selalunya suhu dia adalah 0 degree Celsius. Bawah ni adalah selalunya suhu dia bawah 18 degree Celsius. So basically apa itu pendinginan dan penyejuk bekuan adalah dia pendinginan adalah kita simpan satu makanan tu dalam satu kawasan yang suhu dia rendah bawah 18 degree Celsius. Dan penyejuk bekuan adalah mana satu proses kita letak makanan dalam satu kawasan yang suhu dia di bawah takat beku, iaitu 0 darjah Celsius. Senang ya, dia ingat peti ais dia. Sejuk, beku, peti ais atas, peti ais yang sejuk. Pendinginan, yang bawah. Okay.
Lagi satu, di antara penyejuk bekuan dan pendinginan, contohnya penyejuk bekuan ni akan tahan lebih lama. Okay, kenapa? Sebab mikroorganisma dia lagi suhu lagi rendah, lagi tak boleh bekerja dia. Dia jadi lagi lambat. Ataupun dia lagi lambat lah proses dia hidup. Dia akan jadi lebih macam mana, pemalas. Senang cerita dia pemalas. So dia makanan yang kita sejuk beku selalunya akan lebih tahan daripada pendinginan, yang melalui proses pendinginan. Okay, next kita bergerak ke pemasinan. Pemasinan ni basically adalah sama dengan dia ada persamaan dengan penjerukan. Cuma pemasinan ni dia instead of kita rendam makanan tu dalam larutan gula ataupun garam, kita lumurkan permukaan makanan dengan garam. Okey. Apa kegunaan garam ni adalah sebenarnya, garam dia bersifat, kalau adik-adik pernah test makan garam dengan banyak, adik lepas tu mesti akan nak kena minum air sebab lepas tu adik akan dahaga. Okey, sifat garam ni sebenarnya adalah garam dia menyedut ataupun menyingkirkan lembapan. Kan air. Maksudnya kalau ada air keliling garam ni akan serap air tu. So dia akan buat makanan kita kering, dan bila kering mikroorganisma pun susah nak duduk. Okay, next adalah pelilinan. Pelilinan ni adalah satu proses apabila kita salut lilin pada permukaan makanan. Okay, proses ni hanya sesuai apabila kita ada satu makanan yang dia ada permukaan yang licin ataupun permukaan yang rata, dan dia sesuai dia sesuai untuk awet makanan jenis buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Ini abang akan lukis sikit contoh. Contoh ni ada satu, satu apple. Okay, apple ni kalau kita biar dia, nanti dia akan rosak. Dia akan lama-lama dia akan reput. Tak pun nanti dia akan warna hitam. Lepas tu nanti adalah serangga yang datang hidup dalam tu. So apa yang kita buat adalah basically kita, okay, ni ada satu balang. Dalam ni ada lilin yang dicairkan. So kita masukkan dia ke dalam lilin ni, dan lepas tu dia akan keluar. Dia akan jadi permukaan dia. Dia akan bersinar. So bila dia berkilat ni ataupun bersinar, berkilat lah lagi ni. Bila dia berkilat, lilin tu bila dia berkilat, so bila dia ada salutan lilin tu, mikroorganisma ni susah nak membiak pada permukaan kulit ni. Okay, faham kan? Jadi kalau tak faham boleh tanya kat ni, boleh tanya kat chat lah. Ataupun tak nampak ke. Nampak kan? Okay, next adalah proses penyalaian. Okay, penyalaian ni, okay, adik-adik banyak yang duduk dekat Negeri Sembilan kan. So mesti adik tahu penyalaian ni, mesti adik kenal daging salai kan. Okay, daging salai ni dia basically dia menjalani proses ni, penyalaian.
Okay, penyalaian ni adalah proses pengeringan dengan pengasapan ataupun pengasapan. Okey, apa tu pengasapan? Pengasapan tu adalah contoh, okey, ni ada kayu api. Ni ada api. Bila kita bakar something, dia akan keluarkan asap kan? Akan keluarkan asap. Ni asap dia. Nampak? Dia akan keluarkan asap. So, bila dia ada asap ni, kita akan letak makanan dekat dalam asap tu ataupun di atas asap tu. Kita akan letak, contoh sini ada ikan. Okay, kita akan letak ikan sini. Ini adalah proses pengasapan. Okay. Bila dengan proses pengasapan ni, macam kita tahu dia sama je basically dengan pengeringan. Cuma pengeringan dia keringkan dengan menggunakan haba ataupun dengan menggunakan matahari. Tapi penyalaian ni dia keringkan tapi dia guna asap. Sama je basically. Okay, next kita bergerak pada pengetinan dan pembotolan. Okay, pengetinan ni dia adalah proses apabila makanan tu dipanaskan pada suhu yang tinggi dan disimpan dalam bekas kedap udara. Okey, pengetinan dan pembotolan. So, basically pengetinan pembotolan ni dia punya contoh-contoh makanan senang je nak nampak. Botol kicap ataupun air tin laici ataupun kari dalam tin, sup Campbell yang duduk dalam tin. Okay, so basically apa kaedah untuk nak jalankan proses ni adalah dengan first kita kena makanan tu kita kena panaskan dia dahulu dan kemudian kita masukkan dia dalam bekas kedap udara. Okay, perkataan ni adik kena ambil ni adik kena ambil tahu sebab dalam soalan ni adalah key point kita. Ada keyword kita. Adalah kita punya point yang kita perlu tahu. Okay, next adalah pempasturan. Pempasturan ni sama je. Okay, kita panaskan makanan dan kita sejukkan dia kembali. Okay, pembasturan ni adalah satu proses kat mana kita first kita didihkan dia, kita bagi dia kita didihkan dia pada suhu yang tinggi, then bila dia tengah panas tu kita sejukkan dia secara serta-merta. Contoh kita panaskan dia dekat atas api, then kita tutup api terus masukkan dia kat freezer ataupun dekat dalam chiller. Dan itulah proses pempasturan. Contoh-contohnya adalah first susu ataupun jus buah ataupun ni susu soya, tu pun boleh, tu pun menggunakan proses pempasturan. Okey, pempasturan ni dia ada dia punya speciality. First adalah dia tidak merosakkan rasa makanan. Contoh kalau kita air soya, kita minum kita rasa air soya, kita tak rasa benda lain. Kita tak rasa dia jadi santan ke apa, tak. So next lagi satu dia proses ni dia memang bila kita
kita tingkatkan suhu, pada masa sama kita membunuh mikroorganisma. So dia lagi sihat untuk tubuh badan kita untuk ambil makanan yang melalui proses pempasturan. Okay, abang lupa sebenarnya. Abang lupa sebenarnya. Macam mana kaedah-kaedah kita nak tahu makanan tu rosak ataupun tidak? Ciri-ciri makanan rosak. Okay, benda ni penting sebab adik-adik perlu tahu makanan rosak ni macam mana. Sebab kalau adik ambil makanan yang rosak ataupun makanan yang tak elok, adik boleh mengalami penyakit. Contoh sakit perut, keracunan makanan. Keracunan makanan ni tak boleh ambil ringan memang dia sampai boleh masuk hospital kalau adik tak ambil kisah lah pasal makanan rosak. Okay, so contoh ciri-ciri dia adalah first, dia bau busuk. Dan dia rasa dia tak sedap. Okay, bau busuk yang rasa tidak sedap ni mesti adik dah pernah rasa kan. Contoh bau busuk, contoh kadang telur tu dah rosak ataupun daging dah rosak, adik akan bau busuk sangat. Busuk yang sangat-sangat yang adik tahu lah memang bila bau tu ni rosak. Rasa tidak sedap ni selalunya susu lah. Yang abang boleh bagi contoh susu. Contoh susu tu bila dah rosak, dia akan jadi pekat, lepas tu kita minum dia akan rasa masam. Itu dah tak boleh minum lah. Next adalah berubah tekstur. Tekstur. Berubah tekstur. Okay, berubah tekstur ni senang cerita abang boleh bagi contoh ikan. Ikan ni bila dia fresh, kita tekan dia stick keras. Maksudnya bila kita tekan kita boleh rasa lah, ni dia tak berlendir, dia okey. Dia keras, so dia okey lagi. Tapi bila ikan ni dia tak fresh, dia dah mula rosak, dia akan jadi lembik. Lepas tu adik akan nampak contoh dia, ni jarang, ni untuk roti sebenarnya, berkulat dan ya, tak ada gambar. Mak apa abang share screen bateri habis lah. Nampak? Tak nampak Nampak ni tak? Nampak screen tak? Nampak? Alright. Abang nak dulu. Tak apa tak pasal pula. Okay. Ni ciri-ciri makanan rosak. Abang ulang balik. First adalah dia berbau busuk. Next adalah dia berubah tekstur. Contoh yang abang bagi ikan tu, bila ikan dia fresh ataupun dia masih elok, dia akan keras. Adik tekan pun dia keras, dia tak berlendir. Then apabila dia rosak, bila adik tekan, dia dah lembik. Sebenarnya ni kalau nak tengok, adik boleh tengok dekat ikan ataupun daging. Next adalah berubah warna. Berubah warna ni contoh daging lah. Kalau daging, kalau dia still elok, dia akan warna merah-merah macam tu. Tapi bila dia dah tak okey, dia akan jadi warna kelabu. Itu dah adik tak boleh makan dah. So next adalah ni berkulat, rasa yang tidak sedap. Ni macam abang bagi contoh tadi susu.
Okey, next adalah berkulat dan bertumpuk hitam. Ni kita boleh nampak kat roti lah. Roti bila dia dah lepas tarikh tamat tempoh dia, dia dah lebih daripada 2 hari 3 hari, dia akan tumbuh kulat dan akan tumpuk hitam. Okey, masa pun okey lah. Abang buat satu ni je. Satu soalan je. Soalan latihan. Nampak skrin ni adik? Nampak tak? Skrin. Amjad nampak skrin tak Amjad? Tak apa. Soalan latihan. Okey. Yang ni senang, tak apa. Kaedah pengurutan pengekangan. Okey, ni tak apa, ni senang. Okey, yang ni. Yang ni abang nak tunjuk. Okey, jadual 3 adalah maklumat mengenai 3 kaedah pengawetan yang dijalankan selama 3 minggu ke atas 3 biji cili. Okey, cili J, K dan L daripada jenis yang sama. Okey, cili J dia dijemur. Cili K dia didinginkan. Cili L dia dijerukkan. So, antara yang berikut carta palang manakah yang mewakili tempoh ketahanan cili untuk dimakan? Okey. So, abang nak adik-adik tengok kat sini. Okey. First, kalau adik dapat soalan macam ni, adik kena agak dulu. Dalam banyak-banyak kaedah pengawetan makanan ni, yang mana yang paling tahan? Okey, cara first, adik kena tengok balik apakah faktor-faktor yang menyebabkan makanan ni rosak. Makanan ni rosak adalah disebabkan oleh mikroorganisma. So, apa yang menyebabkan mikroorganisma ni boleh hidup dekat makanan? Mikroorganisma ni boleh hidup apabila dia ada air, udara, nutrien dan juga keasidan yang sesuai. So next, so adik tengoklah di antara kaedah pengawetan makanan ni, yang mana yang dia hilangkan paling banyak apa nama dia? Faktor-faktor tu. Okay. First tengok dijemurkan, didinginkan, dijerukkan. Okay, first adik tengok K dulu, didinginkan. Didinginkan ni bila contoh adik masukkan makanan dalam peti ais, dia still, kalau adik tengok dia tak kering kan. Cili tu still ada dalam bentuk dia. So maksudnya dalam cili tu still ada air, still ada kelembapan. So K ni kita boleh anggap di antara dijemurkan dan dijerukkan ni, dia yang paling bawah. So kat sini adik tengok A, B, C, D ni yang mana K paling bawah? Okay, K paling bawah adalah C. So kat sini adik dah boleh conclude dah jawapan dia C. Tapi kita pergi pula kat atas. Apa kita biarkan dulu. Walaupun kita tahu jawapan dia dah C, kita tengok dulu. Kita double check balik. J, dijemurkan dan L, dijerukkan. Okay, adik tengok dasarkan pengalaman, adik tengok. Kalau ikan kering dan asam jeruk, yang mana paling tahan lagi lama? Cili kering dan cili jeruk, yang mana tahan paling lama? Cili jeruk yang makan dalam cakotiau, yang mana tahan lagi lama? Adik agak-agak. Mesti dijemurkan dulu kan. Mesti adik pernah tengok cili kering kan. Cili kering selalunya tahan dekat berbulan-bulan. So basically cili yang dijemur ni patutnya dia yang paling tinggi. So adik tengok mana tu. Oh, so kat sini A dan C. So kita dah boleh banding. So K paling bawah, J paling tinggi. So basically jawapan dia adalah C. Okey, minta maaf adik-adik, ambil masa adik-adik. Okey, di situ saja daripada saya. Okey, seterusnya saya serahkan sesi ini kepada rakan saya Faris. Faris, masuk Faris. Assalamualaikum semua. Nama abang Faris. Abang akan ulang kaji tentang proses kehidupan manusia.
Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, hari ni kita akan ulang kaji tentang proses kehidupan manusia. Okey, kalau adik-adik buka nota adik-adik. Okey, proses kehidupan manusia ni kita boleh bahagikan kepada 5. Yang pertama adalah pernafasan manusia. Okey, proses pernafasan manusia ni dia bermula daripada hidung, kemudian trakea dan paru-paru. Paru-paru ialah organ pernafasan yang tempat oksigen dan karbon dioksida bertukarlah semasa adik-adik bernafas. So, organ yang terlibat semasa bernafas adalah hidung, trakea dan paru-paru. Okey, jadi kalau kita tengah bernafas kan, kesan yang kita boleh nampak paru-paru kita mengembang dan juga dada kita akan naik sedikit dan mengembang juga. Yang ketiga, diafragma tu. Diafragma kalau adik-adik nak tahu, dia di bawah paru-paru sini. Kalau adik-adik bernafas, dia akan mengendur sikit dan turun ke bawah. Macam ni lah. Okay. Kalau kita mengembus keluar nafas pula, paru-paru akan mengecut dan dada juga akan menurun dan mengempis. Diafragma pula akan mengecut dan naik ke atas. Okay. Okay, yang ni kadar pernafasan ni, kalau boleh ingat dalam soalan biasa akan tanya apa itu kadar pernafasan semua. So, kadar pernafasan ni bilangan pergerakan dada naik dan turun setiap 1 minit. Okey. Jadi macam kita tak tahu kadar pernafasan kita ni tinggi ataupun rendah, tengok pada aktiviti seseorang itu. Kalau dia menggunakan aktiviti yang menggunakan tenaga yang banyak, contoh macam berlari ke, bersukan, dia akan meningkat tau. Kalau dia tengah membaca buku ataupun tidur, kadar pernafasan diorang lebih rendah lah. Okay. Itu untuk proses pernafasan manusia. Okay. Untuk proses yang kedua adalah proses perkumuhan. Okay. Proses perkumuhan ni adalah satu proses penyingkiran hasil bahan buangan dari tubuh badan. Okay. Hasil bahan buangan ni benda-benda yang tidak diperlukan lah untuk badan ataupun benda yang berlebihan. Okay. Kenapa badan kita membuangkan hasil bahan buangan ni adalah untuk mengelakkan badan kita menjadi sakit, memudaratkan kesihatan kita. So, itulah tubuh badan kita, sebab itulah tubuh badan kita menyingkirkan hasil bahan buangan dari badan. Okay. Dalam proses perkumuhan ni, kita boleh lihat ada 3 organ yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama, ginjal. Kedua, paru-paru dan kulit. Okay, 3-3 ni dia singkirkan hasil bahan buangan yang lain tau. Untuk ginjal ni buah pinggang lah kan. Ginjal ni buah pinggang. Kalau tengok ginjal ni dia menyingkirkan hasil bahan buangan dalam bentuk air kencing, urea dan garam. Ni kalau adik-adik minum air manis ke,
air kosong ke apa, nanti kalau ada hasil lebihan ke apa-apa, ginjal ni akan proses dan dia akan singkirkan semua tu daripada dalam bentuk air kencing, urea dan garam. Okay. Untuk paru-paru pula, macam dalam pernafasan manusia tadi, dia membebaskan karbon dioksida dan wap air. Yang pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tu. Paru-paru, dia membebaskan karbon dioksida. Okey, kalau kulit pula, dia singkirkan hasil buangan dalam bentuk peluh, air berlebihan dan garam. Kalau ada perasan, kalau kita bersukan ke apa, kita akan keluar peluh, itu hasil buangan daripada kulit lah. Dalam dekat peluh tu ada garam sikit. Sebab tu kalau adik-adik pernah rasa peluh, rasa masin sikit lah. Okey, itu untuk proses perkumuhan. Okey, proses yang ketiga adalah proses penyah tinjaan. Okey, kalau adik-adik tengok definisi proses penyah tinjaan ni, dia menyingkirkan sisa makanan keluar melalui tubuh sebagai tinja kan. Penyah tinjaan dengan perkumuhan ni dia berbeza sedikit. Kalau perkumuhan ni, kalau kita dia singkirkan hasil bahan buangan dari tubuh badan. Okay. So benda-benda yang tidak diperlukan oleh badan, dia akan buang lah. Itu melalui proses perkumuhan. Kalau proses penyah tinjaan ni, dia akan singkirkan sisa makanan lebihan lah. Kalau adik makan makanan yang kalau adik makan banyak, kalau ada lebihan makanan yang perut tak dapat nak hadam, proses penyah tinjaan akan berlaku. Okey. Kenapa proses penyah tinjaan ni diperlukan oleh badan? Sebab kalau tidak, makanan-makanan yang telah menjadi tinja tu akan berkumpul dalam tubuh badan dan boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu. Jadi kalau adik-adik rasa nak buang air ke apa, jangan tunggu lama-lama lah. Kalau tidak, dia akan memudaratkan kesihatan kita. Kalau kita penyakit yang boleh berlaku adalah kita boleh menghidapi masalah batu karang atau kencing berdarah. Kalau kita tahan untuk daripada buang air kecil, masalah ini boleh berlaku dekat kita. Kalau kita tahan buang daripada air besar pula, ini antara masalah dia yang kita boleh dapat daripada kalau kita tak buang air besar. Masalah usus tersumbat atau kanser usus. Okey. Itu proses ketiga ya, penyah tinjaan. Untuk yang proses keempat, gerak balas terhadap rangsangan ataupun gerak balas terhadap stimuli. Ada sama je maksud dia, tapi kadang-kadang diguna perkataan yang lain. Rangsangan dan stimuli itu adalah benda yang sama. Okey, apakah itu rangsangan? Rangsangan ni perubahan yang dapat dikesan oleh manusia. Okey, contohnya macam adik tengah belajar kan, tengah dengar cikgu mengajar, tiba-tiba ada kawan terjatuh daripada kerusi. Mesti ramai tengok mesti semua tengok. Itu sebab apa? Kita ada rangsangan mendengar. So jadi kita punya fokus tu akan terus lihat pada apa yang kita rangsang tu lah. Okay. Dalam gerak balas dan terhadap rangsangan ni, manusia ada 5 deria. Menggunakan 5 deria. Yang pertama adalah kulit. Kedua
adalah mata, ketiga adalah telinga, keempat hidung dan kelima lidah. Okey. Kalau yang kulit ni kita boleh lihat kulit bergerak balas terhadap panas dan sejuk. Contoh macam kalau adik-adik terpegang air panas ke apa, pergerakan balas kita akan tarik tangan kita pada tempat yang panas tu lah. Kalau mata pula, mata bergerak balas terhadap penglihatan. Contohnya macam tiba-tiba ada orang suluh lampu dekat adik, adik akan silau kan, mesti tutup mata. Itu adalah salah satu antara gerak balas terhadap gerak balas mata lah. Yang telinga tadi tu, dia macam abang cakap masa ada cikgu mengajar tadi, lepas tu ada rakan adik terjatuh ke. Lepas tu hidung ni, hidung bergerak balas terhadap bau. Kalau adik macam tengah jalan tepi-tepi jalan, tiba-tiba ada bau benda busuk. Itu nanti secara automatik nanti adik-adik akan tutup hidung lah. Okay, lidah pula bergerak balas terhadap rasa. Yang ni adik-adik boleh tahu bila adik makan kan. Okey. Itu untuk proses keempat dalam kehidupan manusia. Untuk proses kelima pula, pembiakan. Okey, pembiakan ni adalah satu proses melahirkan anak atau baka. Okey. Kenapa manusia perlu membiak? Okey. Sebab untuk mengekalkan populasi manusia, menambahkan bilangan dan memastikan spesies manusia terus wujud di bumi. Untuk kalau anak-anak akan mewarisi ciri-ciri persamaan daripada ibu mereka, ini apa yang kita akan dapat kalau pembiakan berlaku. Warna kulit, jenis rambut dan juga rupa paras. Ini ciri-ciri yang akan diwarisi oleh anak-anak daripada ibu bapa lah. Sebab tu kalau kita lihat banyak ada yang kacuk semua tu. Ini yang akan dapat diwarisi. Okey, ini semua adalah lima proses kehidupan manusia. Yang pertama adalah pernafasan manusia. Yang kedua, perkumuhan. Yang ketiga, penyatinjaan. Ingat perkumuhan dengan penyatinjaan ni nampak sama tapi ada beza sikit. Kalau perkumuhan, dia buang hasil bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tubuh badan. Kalau penyatinjaan ni, dia menyingkirkan lebihan sisa makanan dan ditukarkan sebagai tinja. Yang keempat, gerak balas terhadap rangsangan atau stimuli. Yang kelima, pembiakan. Okey. Tabiat buruk yang mengancam proses hidup manusia. Okey, kalau kita tengok, ini adalah antaranya lah yang mengancam proses hidup manusia, yang boleh merosakkan tubuh badan lah. So, kalau ni elakkan daripada perkara-perkara amalan-amalan macam ni. Yang pertama, merokok, minum arak, hidu gam, salah guna dadah, makanan-makanan tidak seimbang. Setiap tabiat ni akan ada kesan lah terhadap tubuh badan kalau adik-adik buat. Contohnya, kalau merokok merokok boleh merosakkan paru-paru. Merosakkan paru-paru dan boleh menimbulkan kanser lah. Kanser paru-paru semua tu. Yang kedua, minum minuman beralkohol. Kesukaran berjalan dengan betul dan penglihatan yang kabur. Ni bahaya lah. Kalau adik-adik tengah bahaya. Jangan minum alkohol, minum arak semua ni. Makan makanan berlemak menyebabkan diabetes. Kalau boleh makan makanan yang berkhasiat, jangan makanan-makanan yang tidak seimbang dan juga makanan-makanan yang tidak berkhasiat.
penyalahgunaan dadah, kerosakan otak dan halusinasi. Hidung gam, halusinasi dan pening. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kenalah elak tabiat-tabiat buruk yang macam ni. Boleh merosakkan tubuh badan. Okey. Ini tabiat buruk Next, dan last sekali kita pergi ke amalan hidup sihat. Ini yang adik-adik perlu buat lah kalau nak kesihatan tubuh badan yang lama. Contoh dia, mengambil makanan yang sihat. Mengambil makanan yang sihat ni macam sayur, ayam, ikan. Tapi mengambil makanan yang sihat ini kena ni juga berpada-pada, jangan makan banyak sangat. Kena ambil portion yang betul. Okay. Next adalah menjalani pemeriksaan kesihatan berkala. Ini kalau boleh sebab kita ni tak tahu apa yang berlaku dalam badan kita. So kalau kita nak tahu kira nak up to date, nak tahu apa yang terjadi dalam badan kita ni, pergilah mana-mana hospital ataupun klinik untuk check kesihatan kita. Kebiasaannya 6 bulan sekali lah orang buat. Okay. Yang ketiga adalah beriadah. Yang beriadah ni adik-adik mesti selalu buat kan. Main sukan semua. Ini adalah untuk apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh badan lah. Yang macam perkumuhan tadi tu kan. Kalau adik beriadah ni nanti berpeluh, keluar semua sisa-sisa yang dalam badan yang tidak diperlukan tu. Tidur yang mencukupi. Tidur yang mencukupi ni penting juga kalau boleh 6 ataupun 8 jam sehari. Sebab tu kalau boleh kita tidur awal. Janganlah tidur lewat pula lepas pukul 12, pukul 1, pukul 2 baru nak tidur. Nanti esoknya mengantuk. Okay, yang last kali ni, minum 8 gelas air sehari. Minum air ni adalah penting untuk kesihatan. Kalau adik-adik kurang minum air, adik-adik boleh mengalami sembelit ataupun dehidrasi. Dehidrasi tu kalau adik-adik tak cukup air, adik-adik kadang-kadang boleh pingsan lah. Kalau adik tengah-tengah panas ni, musim-musim panas ni, kerapkanlah minum air. Okey. Okey. Kalau kita tengok kat soalan latihan ni, soalan latihan ni dekat sini ada silap sikit dekat nombor 4, 5, 6 ni. 5 ni patut kat bawah, 6 ni tak ada. Kita jawab yang kertas 2 lah. Okey. Nyatakan 5 proses hidup manusia. Ini yang kita bincang tadilah. Yang pertama adalah proses pernafasan manusia. Yang kedua, jawapan dia adik boleh tengok kat bawah ni kalau kita tak sempat nak bincang semua ni. Yang pertama adalah proses pernafasan manusia. Yang kedua adalah perkumuhan. Yang ketiga adalah penyah tinjaan. Yang keempat adalah gelak balas terhadap rangsangan. Yang kelima pembiakan. Okey. Ni nampak ni. Saya nak highlight sini sikit. Abang nak highlight sini sikit Apakah maksud kadar pernafasan manusia ni? Contoh soalan macam ni adik kena ingat Adik kena ingat apa definisi kadar pernafasan ni. Lepas tu maksud proses perkumuhan. Ini semua definisi tu lah.
proses penyatinjaan, proses perkumuhan. Adik-adik semua kena ingat definisi setiap proses manusia tu. Okey. Untuk yang kertas 2 ni tu je abang nak highlight. Okey, kita masuk kertas 1 . Okey, antara laluan berikut yang manakah diambil oleh udara apabila udara disedut? Okey. Ini kita dah tengok kan, tadi dalam nota ada time kita tarik nafas. Yang pertama sekali organ yang melalui adalah hidung, kemudian trakea, kemudian paru-paru. Soalan nombor 2, antara individu berikut, siapakah yang mempunyai kadar pernafasan yang paling tinggi? Ni kalau tengok B lah jawapan dia kan. Sebab dia tengah berlari. Sebab dia tengah menggunakan dia tengah menggunakan tenaga yang banyak. Okey, soalan nombor 3. Ni organ P ni untuk apa? Manusia menggunakan organ P ni untuk bernafas. Okey. Yang keempat ni, raja di bawah menunjukkan beberapa proses hidup manusia. Bernafas, bergerak balas terhadap perangsangan, X. Apakah proses X? Proses X ni adalah, kalau kita tengok ni tau, sebab dia ada ni, X ni melalui melahirkan anak. So, melahirkan anak ni, X ni adalah pembiakan lah. Walaupun jangan confuse pula perkumuhan penyatinjaan ni. Tengok dulu dia punya rajah ni betul-betul dia nak apa. Okey, soalan nombor 5. Antara tabiat yang berikut, yang mana boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru? Ini A. Tadi kita bincang tadi, dalam nota ada A. Merokok. Okey. Yang kertas 2 ni, masa pun dah 11.30. Kertas 2 ni jawapan ada kat bawah ni kalau ada adik nak buat. So, abang rasa sampai sini je lah. Okay, adik-adik semua, terima kasih sebab datang. Selamat bercuti walaupun esok hari Isnin. Assalamualaikum semua.